Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pagi ni saya hanya nak borak-borak kosong saja dan saya hanya nak berkongsi saja kepada anda beberapa kata-kata mutiara ataupun kata-kata yang ada di dalam Al-Quran untuk kita sama-sama kongsikan, sama-sama kita renung-renungkan dan sama-sama untuk kita memperbaiki segala kelemahan yang ada pada diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa-masa akan datang. So saya kongsikan sekarang di sini ya. Alright, ini adalah salah satu perkongsian saya ya untuk anda semua. Jika jatuh kerana manusia, berdirilah kerana Allah. Jika menangis kerana ujian dunia, terus tersenyum kerana janji-janji Allah. Kita hidup untuk Allah, bukan untuk manusia. Alright, so jadi di sini apabila kita menerima segala dugaan dan cabaran ya, sebenarnya adalah nikmat. Ya, terlalu banyak nikmat yang kita mungkin tak pernah lihat, tetapi kita dapat melihatkan sesuatu nikmat yang realiti di dalam hidup kita ya. Dan apabila kita katakan kita jatuh kerana manusia, berdirilah kerana Allah, kerana kita kena ingat di dalam hidup kita, kita akan pulang kepada yang mencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jadi kita tak perlulah ya, tak perlu takut ya, dan tak perlu risau ya. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terlintas dan tersimpan di dalam hati kita ini ya. Itu satu ya. Dan jika menangis kerana ujian dunia, terus tersenyum kerana janji-janji Allah. So janji-janji Allah ini sangat hebat ya, sangat-sangat hebat. Dan itu kepada mereka-mereka yang selalu mensyukurinya pasti akan tersenyum walaupun ia di dalam kesusahan ataupun ia di dalam cubaan dan dugaan yang Allah berikan kepadanya ya. Kerana itu adalah janji-janji Allah. Jadi kenapa kita takut? Ya, tapi kalau janji-janji manusia kita perlu risau kerana janji manusia itu tidak pernah tepat. Ya, tidak pernah betul ya, tetapi janji-janji Allah itu betul. Ramailah ada kadang-kadang orang tanya kat saya, saya dah berdoa banyak ni ya, tapi kenapa masih Allah buat saya macam ni? Oh, itu silap ya. Jangan sekali-kali kita bertanya kenapa Allah buat saya macam ni. Jangan. Ya. Kita yang perlu kita tahu adalah kita reda. Ya, kita reda dengan segala apa yang berlaku dengan kita kerana janji-janji Allah itu sangat-sangat pasti dan sangat-sangat hebat. Ya, mungkin hari ini kita jatuh, kita buatlah satu contoh ya, kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf difitnah dan dipenjarakan ya. Tetapi selepas itu apa berlaku dengan Nabi Yusuf? So, jadi apabila anda ada masalah dan anda menerima dugaan, anda lihatlah semula kisah-kisah Nabi yang sangat hebat. Sebenarnya kisah-kisah Nabi itu adalah pertunjuk kepada kita ya. Pertunjuk kepada kita untuk kita menjadi manusia yang sabar, yang boleh menerima dugaan yang Allah berikan kepada kita ya. So jadi kisah-kisah Nabi kita bukan Nabi. Okey, tetapi kita ambilkan kisah-kisah Nabi itu sebagai satu semangat kepada kita untuk terus berdiri dan maju ke hadapan dan untuk kita memperbaiki diri kita supaya kita lebih mengerti apa itu kehidupan kita yang kita dihantar oleh Allah ke dunia ini. Apakah tugas dan tanggungjawab kita, itu yang paling penting ya. So jadi jangan lupa janji-janji Allah itu adalah benar ya. Kita hidup untuk Allah, bukan untuk manusia. Di sini saya nak describe sikitlah ya. Sebenarnya memang kita hidup untuk Allah apa sekalipun ya. Walaupun ada yang menipu dan sebagainya, tapi apa yang kita lakukan adalah kerana Allah, dan kerana Allah saja yang mengetahui apa isi hati kita. Dan setiap hari kalau orang tu kata dia tak menipu, dia bukanlah manusia. Sebenarnya hari-hari dia orang menipu tapi dia tak sedar. Ya, dia tak sedar. Sedangkan dia, contohlah, dia tunjang jari pada seseorang itu, ditunjang jari pada seseorang itu bahawa orang itu menipu, tapi sebenarnya penipuan itu terlalu banyak pada diri mereka sendiri. Tanpa mereka sedari yang mereka telah berbohong, menipu lebih banyak daripada orang yang dituduh menipu itu.
So jadi itulah contohnya, sebab dia tak pernah nak nilaikan diri mereka sendiri. Sebab mereka tak ada masa nak nilaikan diri mereka sendiri. Mereka sibuk nak cari kelemahan orang lain, sibuk nak aibkan orang lain, sibuk nak kenakan orang lain. Hati ni tak bersih. Hati sangat kotor. Terlalu kotor. So kalau hati dia tak kotor, dia kata, oh tak apa. Macam-macam dugaan Allah bagi kepada kita. So jadi bila hati ni terlalu kotor, so bila kotor tu, dia tak ada masa. Dia tak ada masa nak tengok diri dia sendiri. Dia hanya tengok, oh dia ni salah, dia ni menipu, dia ni ini. Dia akan hentam orang aja. Tapi dia tak ada masa untuk menilaikan diri dia sendiri. Macam kita katalah, kita asyik sibuk je nak cari kelemahan orang, sampai kita tak dapat melihat sesuatu benda di depan kita itu adalah nikmat. Alright, so jadi kita hidup untuk Allah, bukan untuk manusia. Sebenarnya manusia ini adalah benda yang sebagai panduan untuk kita, sesama manusia. Adakala manusia dia boleh berfikir dengan waras, adakala manusia dia berfikir menggunakan nafsu. So kebiasaan manusia yang berfikir dengan nafsu, mereka akan kehilangan banyak perkara. Dan mereka akan menerima macam-macam lagi dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini dari segala pengalaman yang pernah saya alami, biar dihina, biar dicaci, biarlah. Asalkan saya ingat janji-janji Allah itu benar. So jadi apa sekalipun di dalam hidup kita, haruslah kita bersyukur. Okay, saya pergi pada slide seterusnya. Janji Allah itu pasti, biar rebah jangan berubah, biar terbuang, sebenarnya ayat silap tu rasa saya. Biar terbuang terus berjuang. Ujian adalah tarbiyah dari Allah, tarbiyah dari Allah. Semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah risau bila diuji, pasti kebahagiaan bakal menanti, kerana janji-janji Allah itu pasti. So jadi janji Allah itu pasti, dan jangan lupa Dan if we were truly the people of Alhamdulillah, we would find the way, energy or motivation not to complain. Alright, so dekat sini ayat ni saya sangat suka sebab dia very deep. Dia punya words of Alhamdulillah. Ramai di antara kita selalu sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dah anyai orang pun, Alhamdulillah, Allah dengar doa aku dan sebagainya. Itu yang kita nak gelak tu. Ya Alhamdulillah, Allah dengar doa aku. Memang Allah dengar. Doa yang buruk, doa yang baik, doa untuk buat jahat dekat orang, doa nak buat baik kat orang, semua Allah dengar. Allah akan kabulkan semua permintaan, sebab itu permintaan kita. Apabila kita meminta dengan Allah, Allah akan beri segala-galanya. Walaupun kita nak aniaya, walaupun contoh orang tu nak merompak, pun Allah bagi doa dia. Bukan maksudnya Allah tak pernah bangkang. Allah tak pernah bangkang. You nak tu, I bagi tu. You nak buat orang ni, you nak aniaya ke orang ni, okey, I bagi you. Tapi akibatnya mereka tak fikir. Mereka hanya fikir, oh Allah dengar doa aku, seronoknya dapat aniaya ke orang. Seronok dapat kenakan orang tu, bestnya kenakan orang tu dan sebagainya. Tapi jangan lupa, you sebut Alhamdulillah. Kalau you betul-betul tahu menggunakan ayat Alhamdulillah ni, you tak akan aniayakan sesiapa pun di dalam dunia ini. Malahan musuh kamu pun kamu akan tolong. Musuh kamu. Dan malahan kalau kamu tak nak tolong pun musuh kamu, kamu akan hantar seseorang lain untuk menolong mereka. Bukan saya nak cakap saya baiklah. Malahan ada musuh saya pun. Tak ada duit pun saya tolong. So jadi bukan masalah tak ada duit je. Malahan sekiranya dia memerlukan pertolongan, kalau saya tak boleh tolong dia dari segi keuangan pun, saya akan tunjukkan dia jalan ke mana arah harus dia pergi. Jadi ayat Alhamdulillah ni sangat besar. Sangat-sangat besar kepada mereka yang benar-benar menikmati ayat Alhamdulillah. Ayat Alhamdulillah ni sebenarnya adalah satu energi. Apa yang dituliskan situ betul. Find the time, energy or motivation. Sebenarnya apabila kita menerima sesuatu dugaan, apabila kita sebut Alhamdulillah, terima kasih Allah, satu nikmat dari Allah itu akan datang berganda-ganda.
tanpa kita sedari, mungkin ya apabila kita dianiaya, kita dah terlupa perkara tu. Mungkin kerana ia telah terlalu lama ya, dan kita tak pernah memikirkannya ia akan berulang kembali ya. Tetapi bila kita sebut je alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Satu-satu perkara itu kita dapat melihatnya semula. Dan apabila kita bandingkan semula keadaan apa yang telah berlaku itu, banyak menyebelahi kepada kita. Kerana apa? Kerana kita dapat melihat benda tu macam satu video tau, satu video ulangan bagaimana perkara-perkara itu berlaku. Ayat Alhamdulillah ini sangat hebat, terlalu hebat. Dan mungkin pada orang-orang yang menganiaya, ya, seseorang itu mereka rasa mereka menang, mereka tepuk tangan, mereka ketawa, aku dah menang, aku dah buat aniaya, aku dah buat dekat orang. Dia tak cakap dia buat aniaya pada orang lah, dia hanya kata, aku dah menang, aku dah dapat, contoh apa-apa sajalah yang mereka nak buat kan. Tapi mereka tak sedar. Mereka tak sedar di dalam keadaan yang mereka seronok itu ada sesuatu yang mereka akan menyesali di masa akan datang. Ya, mereka akan menyesali sangat-sangat di masa akan datang. So jadi janganlah kita suka mengaibkan orang ya, janganlah kita suka nak tunjuk yang kita ni hebat ya, sebab tu kadang-kadang bila saya dengar dalam ustaz-ustaz cakap kan, biarlah mengalah. Tidak semestinya kita mengalah, kita kalah. Ya, tidak semestinya. So jadi dalam hidup ni pertama adalah sabar, dan lebih baiklah kita mengalah kerana janji-janji Allah itu benar. Ya. So kita pergi pada slide yang seterusnya ini. Inilah dia 4 janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Ya, bukan ditulis di mana-mana tetapi di dalam Al-Quran. Jika kalian bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmatku untuk kalian. So bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyatakan alhamdulillah, semoga Allah terangkan lagi sinar cahaya kita di masa akan datang ya. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 152. So kalau kita mengingati Allah, tidak kira di dalam keadaan kita miskin atau kita kaya, di dalam keadaan kita susah ataupun senang ya, dalam keadaan kita tengah bergembira atau dalam keadaan kita kesedihan, maksudnya dengan masalah dan sebagainya, kita ingat saja kepada Allah dan selalu mengingati Allah, itu sangat indah ya. Dan yang ketiga, berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan untuk kalian. Ini di dalam surah Al-Ghafir ayat 60 ya. So jadi doa itu sangat penting. Ya, doa itu sangat penting kepada kita ya. Bukan saja orang Islam tetapi kepada lain-lain bangsa juga ya, kerana beberapa hari yang lalu saya melihatkan satu realiti hidup di dunia ini. Realiti hidup di dunia ini sebenarnya bukan saja untuk orang Islam tetapi kepada mereka-mereka yang mempercayai adanya Tuhan ya. Walaupun mereka beragama lain, bangsa lain, tetapi mereka juga ya takut dan meminta dan berdoa kepada Tuhan di atas segala-gala apa yang telah berlaku kepada mereka. Sungguh hebat ya. Nikmat yang kita dapat dari Allah di dalam keburukan atau di dalam waktu dugaan itu sangat hebat dan sangat indah nikmatnya. Kerana kita dapat banyak ilmu. Ya, mungkin pada mata kasar manusia dia kata sedihnya, dia ni kena macam ni ya, dan sebagainya. Tapi tidak ya. Tapi di mata Allah tadi, Allah kerana kita mengingati Allah tadi, nikmat waktu kita di dalam cabaran atau dugaan itu, terlalu banyak nikmat yang Allah tunjuk, the real life dalam hidup kita ini. Dan kenapa kita harus berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya? Itu satu ya. Dan yang akhir sekali, tidaklah Allah menghukum mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah. Yang ini yang paling sangat-sangat kita takuti. Kerana kita rasa kita hebat, kita lupa diri, kita sombong, takbur, bongkak dan riak. Dan apa yang pernah Allah katakan, kalau kita sombong, sedikit pun kita tak akan jejak ke dalam syurga ya. So jadi tidaklah Allah menghukum. So jadi biarlah kita jadi pendosa tetapi kita selalu
ya, selalu memohon ampun kepada Allah di atas kelemahan dan kesilapan kita yang kita lakukan, walaupun yang tidak kita lakukan, ya, walaupun yang tidak benar yang berlaku kepada kita, ya, tetapi kita tetap terus meminta ampun dan meminta ampun kepada Allah, ya. Ini di dalam surah Al-Anfal ayat 33, ya. Amalkanlah ayat ini kepada mereka-mereka yang pernah mengalami kesukaran hidup, ya. Carilah ayat-ayat yang 4 janji Allah ini tadi, amalkanlah setiap hari, ya. Semoga Allah bersama kita, semoga Allah mendengar segala doa-doa kita, ya. Semoga Allah memperbaiki segala kelemahan kita, semoga Allah membimbing kita dan semoga Allah memimpin tangan kita ke jalan yang lurus lagi benar, ya. So jadi inilah perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini. Jika jatuh kerana manusia, berdirilah kerana Allah, ya. Dan jika menangis kerana ujian dunia, terus tersenyum kerana janji-janji Allah, dan kita hidup untuk Allah bukan untuk manusia, ya. So manusia itu tetap manusia dan mereka tetap mempunyai hati dan perasaan, sama juga dengan kita juga mempunyai hati dan perasaan. Cuma membezakan kita dengan mereka adalah kita menggunakan akal fikiran dan kita tidak menggunakan nafsu. Pada mereka yang suka menggunakan nafsu, mereka akan menerima akibatnya nanti di atas nafsu-nafsu mereka sendiri. Kerana itu semua juga telah tertulis di dalam Al-Quran, ya. Apa yang kita buat, kalau kita buat baik, kita akan dapat baik, dan kalau kita buat jahat, kita akan dapat setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Mungkin hari ini kita rasa kita menang, mungkin hari ini kita tertawakan orang, ya. Kita buat apa sahaja, ya. Tetapi jangan lupa, ya, jangan lupa ada pembalasannya, ya, ada pembalasannya. Jadi sekira boleh lakukanlah sedikit demi sedikit kebaikan itu, walaupun orang tak memuji pun tidak mengapa, ya. Tidak mengapa kalau tidak dipuji, ya. Biarlah Allah yang memuji kita, biarlah Allah yang memandang kita, ya, bukan manusia, ya. Contoh kalau kita katakan kita nak anyayakan seseorang, kita ambil bukti dan sebagainya. Sesama manusia tidak ada kekalnya, tidak ada nikmatnya. Tetapi kalau kita, ya, saksi kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat yang menjaga kiri, kanan, depan dan belakang kita, itu adalah sangat hebat. Mungkin di dunia kita kalah, ya, mungkin di dunia kita kalah, tetapi di akhirat kita pasti menang. Kerana saksi yang bersaksi dengan Allah dan yang bersaksi dengan malaikat depan, belakang, kiri dan kanan kita adalah sangat-sangat hebat dan tidak ada penafian. Kerana apa yang disaksikan, apa yang dituliskan adalah benar. Tetapi dengan manusia, kalau mereka menjadi saksi kita, kebanyakannya semua adalah penipuan dan hanya mengikut nafsu dan mungkin kerana wang juga, ya, untuk menjadikan saksi, untuk menjahanamkan atau untuk menjatuhkan seseorang itu. So, jadi pagi ini itulah perkongsian motivasi saya jadi kepada di luar sana, kepada anda-anda yang menghadapi masalah, cabaran hidup, dugaan hidup, jangan gentar, jangan takut. Ya, jangan gentar, jangan takut dan jangan lupa amalkan surah Al-Imran ayat 160. Ya, kita berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berpaut pada manusia. Kita berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah selalu bersama kita dan bersama-sama membantu kita dan membimbing kita ke jalan yang lurus lagi benar, ya. So jadi inilah perkongsian yang ingin saya kongsikan pagi ini, dan kepada mereka-mereka sekali lagi saya ucapkan kepada mereka-mereka yang mempunyai masalah, janganlah anda takut. Teruskan dekatkan diri anda, baiki hubungan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan membimbing kita dengan lebih hebat dan semoga Allah akan menaikkan martabat kita lebih tinggi dan tinggi lebih daripada apa yang telah kita ada sekarang ini, ya. So itu saja untuk saya pagi ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Sekali lagi saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Sampai kita ketemu lagi, motivasi-motivasi yang akan datang hanya sebagai segarar perkongsian, tidak ada untuk menyindir atau apa-apa, ya. Hanya sebagai perkongsian saya sahaja secara peribadi kepada anda semua, dan semoga kata-kata saya hari ini akan memberikan semangat kepada
kepada anda di luar sana yang mempunyai banyak masalah dan sebagainya, ya. Jangan takut, jangan risau. Dengar dan tersenyumlah selalu dengan janji-janji Allah kepada kita, ya. Dan jangan takut, ya, berpautlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita ketemu lagi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia, dan jangan lupa di YouTube saya nanti like, subscribe dan tekan butang loceng. Bye. Jumpa lagi.